إلى هنة النبي صلى الله عليه وسلم وآله الكرام أصحاب العظام شيء لله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم يا عليم علمنا من علمك ما ترضى به عنا ولا تؤاخذنا بما تعلمه منا. يا عليم خلقنا بخلق العلم وحققنا بحقائق العلم. رب اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا واحلل عقدة من ألسنتنا يفقه أقوالنا والحمد لله رب العالمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد. Yang berusaha pengurusi surau beserta dengan ahli jawatan kuasanya, sahabul fadilah, tuan-tuan guru, tuan-tuan imam, tuan-tuan haji, puan-puan hajah, tuan-tuan, puan-puan, hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjatkan kesyukuran kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Masih lagi dalam keadaan sehat walafiat, masih lagi dapat beribadah, masih lagi kita diberikan, dianugerahkan oleh Allah rezeki sampai ke hari ini. Dengan rezeki itu kita hidup dengan selesa. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sentiasa memberkati rezeki yang dikurniakan kepada kita, juga memberkati umur yang panjang ini. Mudah-mudahan panjangnya umur kita dalam keadaan kita taat pada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Allahumma amin. Jadi malam ni tuan-tuan kita sampai ke suratul Buruj. Surah Al-Buruj. Yang ada buku ni boleh tengok muka surat yang ke-41. Sampai ke surah Al-Buruj muka surat 71. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Was-samaa'i dzatil buruj wal yaumil maw'ud wa syahidin wa mashhud. Qutila ashabul ukhdud an-nari dzatil waqud idh hum 'alaiha qu'ud wa hum 'ala ma yaf'aluna bil mu'minina syuhud. Wa ma naqamu minhum illa an yu'minu billahil azizil halim alladzi lahu mulkus samawati wal ard wallahu ala kulli syai'in syahid. Sadaqallahul azim.
surah was-sama'i dzatil buruj. Buruj. Was-sama'i man wajib muttasil. Huruf mad iaitu alif bertemu dengan hamzah dalam satu perkataan. Itu mad wajib. Kita baca dengan 4 harakat. Was-sama' zatil buruj. Buruj kita boleh baca 2 harakat, kita boleh baca 4 harakat, kita boleh baca 6 harakat. Ruj tu, jim tu mati di hujung tu, itu qalqalah. Qalqalah. Ada orang kata qalqalah kubra. Ada kata wusta. Tak kira lah wusta kubra, janji tuan-tuan kalau kat ujung tu kita nak mudah faham, kita kuatkanlah sedikit bunyi detakkan dia. Berbeza dengan huruf-huruf qalqalah yang mati di tengah-tengah. Was-sama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Mau'ud man arid lis-sukun dan qalqalah juga. Wa syahidin baris 2 di bawah, tanwin baris 2 di bawah bertemu dengan waw, idgham ma'al gunnah. Kita baca dengan memasukkan bunyi nun yang mati pada tanwin itu ke dalam huruf waw. Dia akan bunyi wa syahidin berserta dengung ma'al gunnah. Wa syahidin wa mashhud. Hud man ada sukun dan juga qalqalah. Boleh baca 2 harakat atau 4 harakat atau 6 harakat. Mashhud. 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 Boleh saja. Maka tuan-tuan jadilah bacaannya lebih kurang bunyi dia. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Wal yaumil mau'ud. Wa syahidin wa mashhud. Itu dari sudut ilmu tajwid. Kita tak boleh lama-lama tuan-tuan, saya lupa nak maklumkan tadi. Isyak masuk je kita berhenti sebab kita nak sempurnakan hajat salah seorang daripada saudara kita yang mohon untuk kita adakan tahlil arwah dan kesyukuran kerana beliau selamat menjalani pembedahan jantung. Jadi kita akan sempurnakan hajat saudara kita ni insya-Allah lepas solat isyak kau tuan. Solat isyak berhenti solat isyak, lepas tu kita terus tahlil lah insya-Allah. Kita sempurnakan hajat orang, insya-Allah Allah Taala akan sempurnakan hajat kita tuan-tuan. Allahumma amin. Jadi kita tak boleh lama di sini, kita tengok terus tuan-tuan dari sudut tafsirannya. Sebelum itu kita tengok pendahuluan mengenai surah Al-Buruj ini. Jadi surah Al-Buruj ini iaitu maksud buruj ni gugusan bintang. Ini adalah makna yang paling banyak diperkatakan oleh ahli tafsir. Dengan tidak menafikan di sana ada lagi makna-makna lain buruj ni. Nanti kita akan tengok dalam tafsir ni. Jadi surah Buruj ini adalah surah yang ke-85 daripada 114 surah dan mengandungi 22 ayat dari jenis Makkiyah. Maknanya surah Al-Buruj ini diturun di Makkah. Diturunkan surah Al-Buruj ini selepas turunnya surah Asy-Syams. Selepas surah Asy-Syams. Baik tuan-tuan, kita terus masuk ke ayat yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Was-sama'i dzatil buruj. Demi langit yang mempunyai gugusan bintang. Wal yaumil mau'ud. Dan demi hari yang dijanjikan. Wa syahidin wa mashhud. Dan demi hari yang menyaksikan dan yang disaksikan. Allah bersumpah dengan nama langit yang mempunyai gugusan bintang atau bintang-bintang besar, buruj. Kata Ustaz Ahmad Sunaji, Allah bersumpah dengan sama langit
Allah Ta'ala bersumpah dengan langit, di mana langit itu zatil buruj. Langit itu mempunyai bintang-bintang. Bintang-bintang besar. Buruj juga, ini makna buruj yang kedua. Kalau kita maknakan buruj itu bintang-bintang, dia akan jadi terjemahannya, dan demi langit yang mempunyai gugusan bintang-bintang. Ada lagi makna yang ditafsirkan oleh ahli tafsir dengan maksud buruj ini dimaknakan dengan manazil di alam yang tinggi. Makna yang kedua buruj ni iaitu manazil di alam yang tinggi. Manazil tu apa tuan-tuan? Manazil tu kedudukan atau tempat persinggahan bintang-bintang beredar semasa peredarannya di angkasa luas. Bintang ni dia beredar kan, ikut dia punya jalan yang telah ditentukan oleh Allah. Ada tempat dia singgah, dia stay lama kat situ. Tempat dia singgah tu kita sebut sebagai manazil. Jadi makna yang kedua buruj tu manazil, tempat persinggahan bintang. Demi langit yang mempunyai tempat persinggahan bintang. Kalau kita nak terjemahkan menggunakan makna yang kedua ni. Ada juga yang mengatakan kalimah buruj, okey, buruj ni dia jamak. Jamak ni maknanya dia plural kan, orang putih khabar. Kata jamak, kata ramai, kata banyak, bukan satu. Erti buruj ni pengertian yang ketiga, istana-istana, benteng, menara atau bangunan yang tinggi. Itu maksud juga masuk buruj. Demi langit yang mempunyai benteng atau istana atau menara atau bangunan yang tinggi di langit. Itu makna yang ketiga. Buruj dalam ayat ini artinya gugusan bintang-bintang. Juga diistilahkan dalam ilmu falak sebagai manazil. Artinya tempat yang menjadi kedudukan atau tempat persinggahan bintang-bintang di langit. Kita ngaji falak ni ada kan ngaji apa tu 12 bintang tu. Tapi kita nak ngaji falak. Kata para mufassirin, tempat-tempat persinggahan yakni manazil itu dinamakan buruj kerana jelas kelihatannya di langit, dan dibahasakan buruj itu ialah istana-istana oleh kebesaran dan ketinggiannya di angkasa, lantaran di sanalah tempat persinggahan para bintang beredar. Bintang 12 zodiak kita ngaji apa dulu kan, termasuk dalam istilah buruj atau gugusan bintang dalam ayat. Jadi orang ngaji falak dia kena tahu bintang-bintang ni kan. Macam Allahyarham untuk guru kita kan, Tuan Haji Ibrahim tu orang yang paling mahir lah. Dia ngira takwim tu, orang ikut sejarah dia pakai pensel, pakai pen, bagi konteks solat dia boleh kira. Bulan tarikh, bila tarikh naik, tarikh turun, memang dia cukup mahir. Kan antara orang yang paling mahir di Negeri Sembilan ni, sehingga disebutkan takwim yang ada hari ni pun adalah hasil daripada kerja buat dia, usaha dia, kemahiran yang dia ada. Kat Negeri Sembilan ni ramai orang alim tuan. Bab falak tak ada orang tunjuk dah. Orang akan tunjuklah Tuan Haji Ibrahim. Kalau bab nahu orang takkan tunjuk dah, kecuali kalau Tuan Haji Ali Pondok Seliau. Budak-budak kita pergi ngaji Kelantan nak ngaji. Tok guru Kelantan tanya lu, ngaji ke apa tu kan? Kau nak ngaji apa ni? Nahu kau balik Negeri Sembilan pergi ngaji Tuan Guru Haji Ali tu. Hebat. Kalau tasawuf orang akan ingat Tuan Haji apa? Siapa? Yang PD ni. Abdullah Sijang ataupun Abdullah Syuja'. Dia tok guru pakar rujuk tasawuf. Dan 2-3 orang lah orang hebat dalam Negeri Sembilan ni. Semua dah meninggal tak ada dah kan. Jadi bab buruj ni, bab bintang zodiak ni memang Tuan Guru Haji Ibrahim kita tu, sehingga disebutkan takwim ni itu adalah hasil kerja dia lah. Sebagaimana telah maklum, buruj dinamakan juga manazil, tempat peredaran bintang-bintang, matahari dan bulan. Maka peredaran bulan pada tiap-tiap manzilahnya atau gugusan bintang akan berjalan selama 2/3 hari. Ini kita tak ngaji kan, kalau dibaca kan pening kita.
Apa jalan 23 hari sebenarnya bintang matahari, bulan tuan-tuan. Kalau ikut Imam Qutubi kat sini, bulan setiap bulan dia akan melalui 12 bintang zodiak ni. Tuan-tuan tengok dalam buku ni dia katakan 12 bintang tu gugusan di utara Katul Istiwa, gugusan di selatan Katul Istiwa. Dekat belah utara Katul Istiwa ada 6 bintang. Dekat belah selatan Katul Istiwa ada 6 lagi. Jadi semua 2 boleh. Orang Arab dah buat kajian, tapi orang putih dia guna bahasa dia lah. Kita sebut Hamal, bintang biri-biri, buruj biri-biri. Ditukar jadi Aries, orang putih. Kan Aries kau pasal betul tu. Yang Gemini apa binatang lelah gitu kan. Orang buat Saur, orang Arab kata Saur bintang lembu. Ditukar apa? Taurus apa? Taurus macam tu lebih kurang bunyi kat sini Taurus. Tak nyebut tak tahulah, kita tak pandai bahasa Inggeris kan. Jauza bintang kembar 2 tu ditukar jadi Gemini. Jadi 2 boleh semua tu, yang Capricorn, Leo, Virgo apa lagi tu. Sagittarius tak menatang apa lagi sebut tu. Libra, tak apa lagi bodoh gitu. Oh, tuan ingat lagi ya. Kita dah belajar dulu kan. Pisces tak menatang apa lagi ke Ada boleh tu. Betul tak nyebut itu? Betul rasa nyebut tu kan? Cancer. Bukan kanser lah perut Kanser tu ni, bintang ketam tu disebut Cancer. Sartan di sini, Cancer. Leo tu itu orang-orang ngaji ni, kita tak ngaji tu tak apalah. Jadi Allah Taala bersumpah dengan langit yang mempunyai bintang-bintang ni. Dia ada kan disambung-sambung. Orang ngaji falak dia memang kena tahu tu kan. Siapa yang pakar falak Indonesia tu, yang ustaz yang Johor tu siapa tuan? Ustaz Hanafi ke nama dia? Yang ada TV Hijrah setiap malam. Hanafi dia mana kan? Tu dia antara orang yang tu. Sampai nak buat lapangan terbang pun panggil dia. Nak nanam pokok pun panggil dia. Tuan-tuan main belasah tanam pokok tak kira tu. Kan? Ni kalau tak sakat tanam rambutan 3 batang, tanamlah ikut tuan-tuan je suka. Tanam kelapa sawit 5 batang, ikutlah tuan-tuan je suka. Tapi kalau nak buat ladang, nak pastikan hasilnya bagus. Kau tengok tuan. Kan kawasan tu. Bila awan golap ni sampai kat sini, tiupan angin tu arah ke mana? Matahari tumbuh muncul kat mana? Cukup tak cahaya matahari, semua pun ambil tahu tu. Kita main belasah ya. Tapi kalau ladang-ladang besar tu, pakar-pakar ni juga nak tengok. Bila taburan hujan setahun kat lalu kat sini, semua pun dia tengok tuan. Kan? Kita tak ada dah main belasah ya. Tapi orang tua dulu cakap, ada seorang guru, saya anggap dia macam guru lah. Dia tanam pokok macam besar kan. Kau nak tanam pokok, guru kata dia, lain kali bila tanam pokok, setiap kali tanam, akar tu ambil arah ke kiblat tadi. Dia kata tidak lah. Dia kata kiblat ni tu, kita yang arah orang semayang. Apalah, kono-mono ngakar lah, ikut je lah tadi. Yo, wasoi lah tuan, wasoi betul lah. Dia tanam pokok tu, ambil akar tu arah ke kiblat. Teh dia lah. Kalau teh dia tu, mana orang dulu-dulu nak cakap tu. Kata dia lah. Kan, wallahu alam. Tuan-tuan mungkin boleh cuba. Ambil 2 batang pokok, tanam. Satu pokok arah ke kiblat, satu arah ke Israel. Mana besar? Jadi, kiblat tu besar. Wallahu alam. Jadi bintang-bintang ni tuan-tuan, 2 boleh bintang zodiak ni memang apa kan, orang-orang ngaji falak ni dia kena tahulah ni. Kita tak payahlah kan, kita ngikut je. Poso tadi kita poso lah. Raya kita pun raya lah. Kalau tak, tahun ni tak jadi raya lah. Tak adalah raya tahun ni dah. Tahun depan raya 2 kali je. 2 kali dah kita raya. Wallahu alam. Itu tentang was-sama'i dzatil buruj. Kemudian pada ayat yang kedua, saya tak lama-lama di buruj ni tuan-tuan. Tapi sebelum tu tuan-tuan tengok ayat muka surat 73. Atas tu kita tinggalkan sebab cerita falak kita tak apa nak faham kan. Mengapakah Allah bersumpah dengan menggunakan nama buruj? Kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan langit yang ada buruj ni? Jawabnya ialah, kata Ustaz Ahmad San Haji, untuk menunjukkan betapa ajaibnya makhluk angkasa itu ditadbirkan oleh Allah dengan teratur, tanpa selisih perjalanannya walau sedikit pun. Kemudian Allah bersumpah dengan menggunakan Allah Ta'ala sebut di sini, kata Ustaz Ahmad San Haji, dia bersumpah dengan langit yang mempunyai bintang-bintang ni nak tunjukkan kehebatan,
kekuasaan Allah, mentadbir benda-benda atas langit ni. Sehingga ada ahli sains menyebutkan jumlah bintang di langit tu mungkin jutaan je, bukan sikit-sikit tuan. Mungkin jutaan je. Kan, yang kocik-kocik yang besar-besar, dia beredar ikut dia lain. Dia tak berlagu sama sendiri. Matahari ada dia punya rel dia. Bulan pun kita tampik dia. Planet-planet pun tampik dia. Dia tak pernah matahari sini je, tapi tampik lain lah, berlanggar sudah pula. Bulan pun kat situ je. Bumi pun kat situ je. Dia tak terkeluar daripada dia punya orbit dia. Dia berputar terpaksi, dia beredar ikut orbit dia. Masing-masing ikut orbit dia. Dia takkan ke mana-mana. Siapa yang menguruskan tu? Allah Subhanahu Wa Taala. Dia bukan makan 1 hari 2 hari pengurusan tu. Berpuluh tahun, beratus tahun, berjuta tahun. Sejak kita hidup, sebelum kita dilahirkan, sejak zaman Adam dulu matahari, bulan tu dah ada. Begitulah keadaannya sampai ke hari ini. Dia maintain elok, cantik je perjalanan dia. Siapa tu yang menguruskan? Semuanya di bawah tadbir urus Allah Subhanahu Wa Taala. Cantik. Teratur. Kan? Itu maksud was-sama'i dzatil buruj. Yang kedua wal yaumil mau'ud, dan hari yang dijanjikan. Allah Taala bersumpah pula dengan hari yang dijanjikan tu hari apa tuan? Hari kiamat. Kemudian Allah bersumpah dengan menggunakan nama hari kiamat yang dijanjikan kepada makhluknya. Begitu pula dia bersumpah dengan nama Nabi Muhammad sebagai saksi dan umatnya sebagai pihak yang disaksikan oleh para nabi. Yang ini dia ada dalam tafsiran. Wal yaumil mau'ud wa syahidun wa mashhud. Jadi dan begitu pula dia bersumpah dengan nama Nabi Muhammad. Jadi syahid tu Nabi Muhammad tu. Kalau kita terjemahkan, demi langit yang mempunyai bintang-bintang. Wal yaumil mau'ud, dan demi hari yang dijanjikan, iaitu hari kiamat. Yang ketiga wasyahidin, syahid tu yang menyaksikan, dan demi yang menyaksikan, wa mashhud, dan yang disaksikan, yang kena saksi. Siapa yang menyaksikan ni? Siapa yang kena saksi ni? Di sini kata Ustaz Ahmad Sun Haji, Allah Ta'ala bersumpah dengan nama Nabi Muhammad yang nanti akan menjadi saksi. Dan umatnya sebagai pihak yang disaksikan, serta para nabi yang lain yang mereka bakal menjadi saksi di atas perbuatan umat masing-masing pada hari kiamat. Bahkan Nabi Muhammad menjadi saksi bagi seluruh makhluk yang dihimpunkan di padang mahsyar untuk dihisab. Itu kata Ustaz Ahmad Sun Haji. Kita tengok tuan-tuan tafsir Qutubi ni. Wal yaumil mau'ud, iaitu hari kiamat. Tidak ada pertikaian, min ghairi ikhtilafin. Tidak ada pertikaian di kalangan ahli tafsir. Yaumil mau'ud ini adalah hari kiamat. Di mana kata Ibnu Abbas dijanjikan kepada penduduk langit dan penduduk bumi bahawa mereka akan dihimpunkan nanti pada hari kiamat. Allah Ta'ala bersumpah dengan langit. Langit ni, kalau kita fikir kenapa Allah Ta'ala bersumpah dengan langit ni? Satu, nak beritahu bagaimana dia menguruskan langit yang sebegitu luas. Yang kedua, kerana langit itu sendiri, makhluk langit itu banyak kelebihan ni kan. Satu, dia tinggi. Kedua, Allah Ta'ala buat dia tak ada tiang sebagai atap dunia ni. Kemudian dia tempat tinggal para malaikat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Di atas tu. Kemudian di atas tu juga, walaupun dia tak ada sungai, tak ada gunung, tapi di atas tu terletaknya makhluk Tuhan yang besar-besar. Seperti matahari, bulan, planet-planet lain, bintang-bintang yang lain. Bahkan jutaan lagi bintang-bintang yang memenuhi langit Allah Ta'ala ini, yang kita lihat daripada bawah kecil je. Sebenarnya dia cukup besar di atas tu. Jadi Allah Ta'ala bersumpah dengan langit ini supaya manusia memikirkan macam mana Allah Ta'ala cipta langit dengan sebegitu hebat. Kemudian bagaimana Allah Ta'ala menguruskan langit tu sampailah ke hari ini. Kemudian dia bersumpah dengan hari kiamat. Dan yang ketiga, wasyahidin wa mashhud, dan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan.
Di sini kalau kita tengok Ustaz Ahmad Sunhaji punya tafsiran dia agak pendek. Wa syahidin wa masyhud tu. Tetapi Imam Qurtubi membincangkan dengan panjang lebar di sini. Sehingga dia menyebutkan ikhtalafa fihima. Ulama-ulama tafsir khilaf ataupun bersisih pendapat pada menafsirkan ayat wa syahidin wa masyhud, dan demi yang menyaksikan dan demi yang disaksikan. Siapa yang menyaksikan ni? Siapa yang kena saksi ni? Kata Ibnu Abbas, kata Sayyidina Ali, faqala Ali wa Ibnu Abbas, kata Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum, kata dia yang menyaksikan itu adalah hari Jumaat. Besok di akhirat hari Jumaat ni akan menjadi saksi segala perbuatan apa yang orang buat pada hari itu. Kata Sayyidina Ali, Ibnu Abbas, Ibnu Umar, Abu Hurairah radhiyallahu anhum ajmain, hari yang syahid yang menyaksikan itu adalah hari Jumaat. Dan hari yang dan wal masyhud yang disaksikan itu adalah hari Arafah. Siapa yang menyaksikan hari Arafah ni? Nanti tuan-tuan akan tengok. Itu adalah itu juga pandangan Al-Hasan. Hari yang menyaksikan tu adalah hari Jumaat, yang kena saksi itu adalah hari Arafah. Dan satu riwayat daripada Abu Hurairah secara marfu', bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-yaumul maw'un yaumul qiyamah wal yaumul mashhud yaumul Arafah wasyahid yaumul Jum'ah. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Tirmizi rahmatullah alaih. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaumul mau'un, atas tu wal yaumil mau'un, hari yang dijanjikan itu adalah hari kiamat, kata Rasulullah. Wal yaumul masyhud, kat bawah tu wasyahidin wa masyhud. Masyhud ni yang kena saksi, yang disaksikan. Yang disaksikan tu adalah hari Arafah, kata Rasulullah. Wasyahid, dan yang menyaksikan itu adalah hari Jumaat. Nanti kita akan tengok hari Jumaat ni saksikan apa. Ini hadis ni diriwayatkan oleh Imam Tirmizi rahmatullah alaih, hadis hasan qarib kata dia. Kemudian berkata Imam Qushairi rahmatullah alaih, wa qala Qushairi fa yaumul Jum'ah. Jadi dia bahaskan tadi, Nabi kata hari Jumaat ni hari yang menyaksikan. Maksudnya apa? Menyaksikan apa? Kata Imam Qushairi, fa yaumul Jum'ati yushhidu ala kulli amilin bima amila fi. Besok hari Jumaat ni dia akan menyaksikan, menjadi saksi setiap apa yang dilakukan oleh orang masa dia hidup. Sebab itu kan ada hadis Nabi suruh kita banyak selawat pada hari Jumaat. Nabi suruh banyakkan kita berselawat kepada dia pada hari Jumaat. Kerana dalam hadis yang lain seperti mana diriwayatkan oleh Imam Abu Isa At-Tirmizi, hari Jumaat ni Nabi sebut adalah hari yang menyaksikan. Orang yang banyak selawat pada hari Jumaat besok di akhirat, hari Jumaat ni akan jadi saksi bahawa ni di antara umat Muhammad yang paling banyak bersalawat kepada engkau ya Muhammad, ya Rasulullah. Kan Nabi sebut dalam hadis yang lain, inna awlan nasi bi yaumal qiyamati aksaru alayya salah. Orang yang paling utama di sisi aku di akhirat besok adalah orang yang paling banyak selawatnya kepada aku. Jadi orang sesiapa yang dia nak ada kedudukan tersendiri di sisi Nabi, maka dia kena selawat banyak. Sebab itu Allah yarham Syekh Faiz kita kan, dia sekali selawat satu hari tu dia tak suruh kita 200-300, 60,000, 70,000 selawat. Barulah kalau dalam tarekat Naqsyabandiyah tu kan, kedudukan tu berbeza antara orang lain tu berdasarkan wirid, zikir, selawat dia. Lagi banyak lagi tinggilah kedudukan dia. Kalau selawat 3 korek satu hari 300 dia tak adalah tu dah. Kan? Tapi semuanya bergantung pada kehendak Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan. Kan? Kita jangan nak fikir ya Allah ya Tuhanku kalau macam ni saya selawat 100 tak adalah dapat nak tengok Nabi dah masa tidur-tidur ni, tak ada.
Itu semua bergantung pada kehendak-kehendak Allah Ta'ala juga. Tapi selawat tu di antara jalan untuk kita bermimpi bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawatlah cara dia. Tapi orang tak nak selawat sikit jangan pula kata saya ni selawat sikit ustaz. Takkan ada nak mimpi jumpa Nabi. Jangan cakap macam tu. Allah Ta'ala berkehendak ikut dia, bukan ikut kita dah. Kan? Kalau dia nak beri sesuatu pada orang, dia beri tanpa ada halangan pun. Tak ada orang pun boleh merintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dia sendiri akan menentukan siapa yang dia. Kadang-kadang bila Allah Ta'ala nak berikan hidayah pada seseorang tuan, dia beri mimpi ke orang tu. Jumpa siapa? Jumpa Rasulullah SAW. Kita pun balik. Apa kelebihan orang tu yang tidak jumpa Nabi tu kan? Kita ngatur orang tu. Kita lupa kadang-kadang tu. Kita pandang orang tu selorong je. Jangan ingat macam tu tuan. Ni dosa banyak tu. Membawang orang ni nak mimpi jumpa Nabi. Takkan ada ngarut semua tu. Tak setan mana aku jadi Nabi. Setan tak boleh sebut ini Rasulullah. Kemungkinan. Kita bahas kemungkinan. Dulu-dulu dia ni leluhur dia. Leluhur tu mendatang apa? Apalah. Keturunan ni. Keturunan yang teh-teh dulu. Onyang atuk orang alim. Sampai ke dia jadi taklim, jadi bogik. Tapi atuk pernah doa. Ya Allah ya Tuhanku, besok kau peliharalah keturunan aku. Sebab itu Nabi ajar kita. Allahumma hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata ain. Jaga keturunan aku. Kita ni mungkin jadi baik hasil doa atuk monyang-monyang kita dulu. Otak pun mungkin jadi penyangak kita okey. Dulu. Sama macam orang ni. Dia mungkin sampai ke dia dogi sampai satu ketika Allah Ta'ala nak beri dia petunjuk hidayah. Maka Allah Ta'ala bagi pada dia. Kenapa nak jadi baik tiba-tiba ni? Mimpi nak jumpa Rasulullah. Rupa-rupa tengok-tengok balik naik kereta. Ada waktu orang alim. Kemungkinan. Baru ni ada seorang tuan. Orang perempuan. Ni baru pun cerita-cerita kat tuan ni. Orang perempuan. Ni mimpi jumpa Rasulullah. Saya 2 kali balik memang si jumpa je kan. Rasulullah macam mana kau cerita kat saya. Foto Ustaz. Orang tu berdiri kat saya sebut. Ana Muhammad bin Abdullah. Cahaya-cahaya muka. Lepas mimpi tu. Saya tengok balik itu kan. Lepas mimpi tu dah akhir sampai ke hari dah 2 minggu tu dia tak keluar rumah. Tak tengok cahaya matahari. Ni. Minggu ni. Sebab apa? Orang berubek. Dalam hati saya bila pula kalau berubek dia ni. Kan tudung entah ke mana. Free Lepas ni nak pakai tudung dah. Kan. Hukum hakam entah ke mana kan. Baca Quran entah ke mana. Tapi mungkin cara tu Allah Ta'ala nak bagi dia petunjuk kat dia. Berubah sikit. Dah pakai tudung pendek dah. Kan. 2 minggu tak keluar kan. Tengok orang berubek tu daripada mana? Bukan daripada Negeri Sembilan. Selangor. Johor, Pahang, Perak. Pula jauh-jauh. Mana ni tahu ni? Kita pun tak tahu. Dia macam pelita lah kan. Duduk-duduk. Kalau loket nak kat pelita. Tak nampak bentuk pelita tu. Sebab orang mana silau bentuk kita. Orang jauh nampak. Jelas. Macam tu lah hari ni. Orang loket-loket tak tahu. Orang jauh-jauh datang. Dah 2 minggu dah. Dia kata mana bini kau tak keluar-keluar? Entahlah Ustaz tanya. Sejak 2 minggu ni tak pernah lagi nampak rumah saya keluar. Tertibulah dia pandai ngurut, tertibulah dia pandai ngubek. Tertibulah dia pandai ambil pucuk itu, pucuk ini, suruh ambil. Saya pun tak pernah atas pemenatang pokok suruh. Tak bila kalau dia mengaji, saya tak tahu. Elok pula. Sehat pula orang tu. Ini petunjuk-petunjuk daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kan? Panjang kita bagi kita tu. Cerita apa tadi? Banyak selawat, hari Jumaat nanti akan menjadi saksi kepada kita. Sebab tu kita tuan-tuan, hari Jumaat ni adalah hari untuk kita membanyakkan selawat. Bukan hari Jumaat dia dah. Hari Jumaat dia Ustaz, hari lain rehat. Tak tahu tu. Hari lain pun itu selawat juga. Seboleh-boleh tuan-tuan kita selawatlah. Sebelum tidur tu tak banyak sikit. 100, 200 kali. Kau banyak nak 100 itu, peklah 3-4 kali pun okey juga. Bacalah selawat yang panjang-panjang sikit. Kan? Supaya nanti ada bekalan kita sebelum tidur. Paling tidak pun perkataan yang akhir kita ucapkan adalah selawat kepada Rasulullah
sallallahu alaihi wasallam. Dah habis selawat, kita tohi tidur, mengucaplah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, baca doa tidur. Tidurlah kita. Kok mati pun kita malam tu, mati kita dah selawat, mati kita dah mengucap syahadah, doa pun kita baca, kan? Mudah-mudahan. Saya ingat tuan-tuan cukuplah sekadar tu untuk malam ni. Nanti kita akan sambung kembali ada pada ayat yang ke ni pun tak habis ayat wasyahidi wa masyhud ni. Besok kita sambung lagi tuan. Insya-Allah panjang cerita kat sini. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jadi hari ni kita tak buka soalan lah kan, sebab kita nak bertahlil. Kan kau panjang lalut-lalut je kan. Jadi kita berhentilah. Biar ada sikit tuan-tuan. Tapi kita faham kan. Ada lah bondo kita nak balik kan untuk kita fikir-fikir sama insya-Allah. Wallahu a'lam.